Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Situ deh Surat 23 di dalam perbahasan sifat sama'. Dia kata firman Allah subhanahu wa ta'ala innahu huwas sami'ul alim. Surah Ad-Dukhan ayat yang ke-6. Innahu sesungguhnya huwa bermula ia yakni Allah tu As-Sami'ul Alimu. As-Sami' artinya zat yang maha amat mendengar. Di atas surah mubalaghah. Di atas wazan surah mubalaghah, mana zat yang maha amat mendengar. Al-Alim artinya zat yang maha amat mengetahui. Tu. Secara dilalah iltizamiah dia panggil, secara pengertian automatiknya, bila Allah dikata dia zat yang maha amat mendengar, maka retilah dengan secara auto dalam hati kita, dalam akal fikiran kita, bahawasanya di zat Allah Ta'ala tu ada sifat pendengaran. Jadi mahalus syahid, tempat kita naknya ialah As-Sami'. Jadi Allah Ta'ala sendiri sebut dia zat yang maha amat mendengar. Kalau kita baca kitab-kitab Jawi atau kitab-kitab Arab yang lain, kita ni ambil kitab moden dah ni, kitab orang baru sekarang. Kalau kita buka kitab-kitab yang bahasa lama sikit, seumpama kitab Aqidatun Najin ke, Durus Samin ke, Faridatul Faraid ke, ikutlah Zahratul Murid ke, atau Arab pun belana lana, syarah Jauharatul Tauhid ke, atau syarah Sa'aqidah Sanusiyah Matan Umil Barahin ke, ikutlah
syarah bagi Aqidatul Kharidatil Bahiyah ke. Maka kita akan bertemu bila masuk dalam perbahasan 3 sifat yang terakhir pada sifat ma'ani, iaitu sifat sama', basar dan kalam. Alim ulama kita dia mendahulukan dalil Al-Quran atau hadis, iaitu dia panggil dalil naqli berbanding dengan dalil akli. Adapun sifat-sifat lain, sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamu bin nafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, hak ni kebiasaannya ulama dia sebut dalil akal saja, dalil yang dibangsakan fikir pada akal, dalil aqli dia panggil, dalil yang dibangsakan fikir pada akal saja. Apakah tidak ada di sana dalil naqli? Ada juga, tapi kadang-kadangnya tak disebut, kadang-kadang disebut setelah dalil akli. Tetapi bila masuk sifat sama', basar dan kalam, alim ulama kita cara penulis lama, mereka mendahulukan sebut dalil Quran hadis atau dalil naqli dia panggil. Naqli artinya dalil yang dipindah ambil, sama ada daripada Al-Quran atau hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kadang-kadang tak sebutlah dalil akal. Kadang-kadang aja. Ada dalil akalnya. Cuma kenapakah sifat sama', basar dan kalam, kalau kita baca kitab-kitab lama ni, mereka sebut dalil Quran atau hadis dahulu daripada menyebut dalil akli, dalil hak dibangsa fikir pada akal. Macam kitab hak kita baca ni, buku baru dah ni, semua sifat yang mari hadis Quran belaka dah. Start daripada wujud tu yang mari dah dalil firman Allah, sabda Nabi. Tak ada jadi satu satu persoalan dah lah. Tapi takut-takutnya kita pergi baca kitab-kitab lama, mari terfikir, kenapa sifat sama', basar dan kalam ni disebut dalil Quran atau hadis lebih dahulu daripada dalil akli, dalil yang dibangsa fikir dengan akal? Kerana jawapannya ialah kuat nisbah dilalahnya dalil Quran hadis berbanding dengan dalil akal pada 3 sifat sama', basar dan kalam. Kenapa kuat? Kerana kalau bahasa akal, dalil bahasa akal tu ada, bukan tidak ada, ada. Tetapi takut salah orang mikir dengan akal dia. Lagu mana? Dia pergi kias makhluk kepada Tuhan. Dia panggil qiyas, qiyasus syahid alal ghaib, dia panggil. Qiyaskan hak makhluk ni, syahid ni mana hak nampak dengan mata, ini makhluk ni, alal ghaib, di atas Allah Taala. Lagu mana? Dia tengok makhluk ni ada hak pekak, ada tak makhluk hak pekak? Ada. Manusia pekak ada. Manusia buta ada tak? Ada. Manusia bisu ada tak? Ada. Bila tengok manusia hak pekak, buta, bisu ni, tiba-tibanya manusia hak pekak, buta, bisu ni boleh buat hijau. Ramai mana orang buta hafiz Quran, betul tak? Tengok. Tu ramai mana hak bisu, hak pekak boleh buat macam-macam kemahiran, menjahit baju boleh, menggubah bunga-bunga, apa saja, kreatif, boleh je. Bimbangnya takut dia pergi kiyah ke Tuhan. Lagu mana? Jadi apa salahnya kalau Tuhan ni pekak, buta, bisu, yang boleh buat alam ni? Sudah. Makhluk ni boleh dia buat, tak ada masalah. Jadi kalau Tuhan bisu boleh tak? Boleh. Kalau Tuhan buta boleh? Boleh. Kalau Tuhan pekak boleh? Boleh. Apa boleh? Tak ada masalah. Makhluk buta, pekak, bisu pun boleh buat hijab. Tuhan kalau pekak, buta, bisu pun boleh buat dunia ni. Sudah. Betul ke cara mikir lagu tu? Salah. Nampak tak? Salah tu cara mikir lagu tu. Tak betul cara mikir lagu tu. Dia guna akal juga, tapi tak betul stacing dia panggil. Cara mikir tu salah.
Maka kuat dalil Quran hadis lagi berbanding dalil akal di dalam tiga sifat ni. Dah. Maka sebab tu kata dianya firman Allah Ta'ala ni menempati dalil naqli ni. Sabitkan dulu. Kita kata Tuhan bersifat dengan samad, basar, kalam, atau bersini sifat samad dulu. Dah. Mari di mana dalilnya? Tuhan sendiri hak cerita. Innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya dia, yakni Allah, as-sami', zat yang maha amat mendengar. Bila sebut kata zat yang maha amat mendengar, bermakna dia tak pekak. Bila kata dia tak pekak, tentu ada sifat pendengaran di zat dia, atau dia panggil dilalah iltizamiyah. Cara alim ulama ahli sunnah wal jamaah kita mengistimbatkan, orang panggil dalil yang menunjuk di atas Allah pasti ada di zatnya sifat sama', sifat pendengaran, dengan jalan dilalah iltizamiyah. Bukan dilalah mutabaqah. Kalau dilalah mutabaqah memang tidak ada dalam Quran hadis itu. Tidak ada. Allah Ta'ala kata dalam Quran, innallaha ta'ala yattasifu bisifatis sam'i. Tak ada bunyi ayat itu. Maka kerana itu Mu'tazilah dia ingkar Allah bersifat dengan sifat sama. Tapi Mu'tazilah meyakini Allah tu zat yang sami'. Zat yang maha mendengar. Ya, Tuhan maha mendengar dengan apa? Dengan zat dia sendiri. Tu Mu'tazilah tu. Allah maha mendengar dengan zatnya. Allahu sami'un bizatihi. Gitu. Tu Mu'tazilah. Allah zat yang maha amat mendengar dengan zat dia, tak ada sifat pendengaran. Sebab apa? Sebab dalam Quran kata tak ada. Tidak ada satu ayat dalam Quran lah hadis. Benar juga pada dia Mu'tazilah. Kemudian secara akal Mu'tazilah kata, kalau ada sifat samad di zat Allah, adakah sifat samad tu hadis baharu atau qadim sedia kala? Kalau sifat Tuhan samad tu baharu juga zat Allah mustahil. Zat Allah baru bermakna zat Allah tu makhluk, dijadikan, diciptakan, berhajat kepada yang mengada. Maka tentu tidak Tuhan tu berhajat kepada yang mengada. Kalau tidak, dia bukan Tuhan. Bermakna yang mengadakan dia itulah Tuhan. Kembali kepada sifat Nuh Kidam dulu, ingat tak? Dalil apa? Daur dan tasalsul dulu. Gimari ataupun berhubung titik tali, tak ada putus-putus. Dua-duanya mustahil. Sebab berhimpun dua perkara berlawanan. Kalau kata Tuhan baharu zat dia, bermakna Zaid yang menjadi contohnya. Lepas tu Zaid siapa menjadi? Tuhan pula yang menjadi. Kok mana lagu tu? Boleh terima dengan kepala tak? Tak boleh terima. Begitu juga kalau kata Tuhan dijadikan oleh Zaid, Zaid dijadikan oleh Khalid, Khalid dijadikan oleh Omar, Omar dijadikan oleh Bakar. Siapa bila tak tahu suk mana. Bawa-bawa Tuhan tu tak ada. Ni ada. Sepatut suk sini dah Tuhan tak lagi. Engkau sama pada dakwah, bermakna dia pun dijadikan juga, dijadikan juga. Apa pergi lo. Dia panggil tasalsul, dia panggil. Bukan tersasul. Tasalsul, berhubung titik tali yang tidak ada kesudahan. Maka mustahil. Tak boleh terima dengan kepala otak kita do dan tasalsul tu. Maka pastilah zat Tuhan tu qadim. Maka kalau qadim zat Tuhan, qadim juga sifat-sifat Tuhan. Tidakkah kata Mu'tazilah berbilang-bilang benda qadim? Zat Tuhan tu qadim, kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar pun qadim. La ta'addadatil qudama'u, nescaya berbilang-bilang benda qadim. Bila berbilang-bilang benda qadim, ta'addudul qudama' mustahil. Pula berbilang benda qadim tak boleh terima apa lah tak. Siapa kata? Mu'tazilah. Maka kerana tu Mu'tazilah ingkar sifat ma'ani. Salah satunya sifat sama'. Maka kafir tak Mu'tazilah dengan sebab dia ingkar sifat ma'ani? Tidak. Tetapi fasik mubtadi'. Mana dia ni puak ahlul bid'ah wad dhalalah. Tu. Kafir tak kafir? Kalau kata Tuhan tidak mendengar, kafir. Tuhan tidak maha mendengar, lepas tu bukan pekak, tu kafir tu. Itu kafir. Jadi Mu'tazilah dia kata Tuhan maha mendengar, tapi maha mendengar dengan zatnya, tak ada sifat.
Tu maka sebab tu Mu'tazilah juga dikenal dengan kelompok Mu'attilah, yang mengkosongkan zat Allah daripada sifat. Maka balas manakah ulama ahli sunnah wal jamaah? Kita jawab seperti tadi. Mana pertamanya memang tidak ada dalam Quran dilalah mutabaqah, tetapi dilalahnya bukan hanya satu, ada tiga. Dilalah mutabaqah, dilalah iltizamiyah, dan dilalah tadammun dipanggil. Jadi tidak boleh dimengerti dengan secara sebiji-sebiji, maka dimengertilah dengan secara automatik. Gitu kita ada tak dalam Quran Allah tak nak sebut? Tak ada. Mana ada? Ya Ahmad Faiz Hafizuddin bin mampu gitu. Memang tak ada lah dalam Quran. Nak kena tebak mana Quran kalau nak kena sebut seko-seko, betul tak? Tapi dengan secara lazim ada tak? Ada. Ya ayyuhan nasu. Ya Allah tu. Hei manusia. Kita manusia tak? Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami muliakan anak Adam. Kita anak Adam tak? Anak Adam. Masuk. Tu Tuhan memuliakan kita tuan-tuan di dalam Al-Quran. Mana ayat? Mana dalil? Tak ada pun saya mengaji 30 juzuk tak sebut pun nama saya dalam Quran. Begak ni. Teruk benar mu. Nak kena sebut seko-seko baru cidik. Orang cidik itu tak kena sebut seko-seko. Sebut secara umum gitu pun dia reti dah, dia faham dah. Tu. Macam orang cidik dah. Kita buat air muka dia tahu dah. Tapi orang bodoh ni kita buatlah air muka lagu mananya. Dia buat bodoh dono gitu. Buat perut kenyang, buat tak tahu kita nak ayat kata kita ni letih ni. Duduk sekejap-sekejap minum-minum air gitu, habis gelas kak, baliklah orang nak rehat. Orang cidik dia nampak selalu muka nampak letih ni. Tak apalah, semula lah orang cidik. Tapi kalau orang bodoh ni, tuan rumah buat lagu mana pun buat deh kau tengok je ke apa, dia buat buah je kan. Tak cidik mana tu, bodoh tu orang panggil tu. Maka kita ni jangan jadi bodoh, kena jadi cidik. Nak kena tunggu sebut sosok kereta kita, motor kita, sebut jenama berapa dalam Quran, selok tak jopok gitu. Padahal Tuhan sebut tak rumah kita, kereta kita dalam Quran ada tak? Aduh, aku tak ada. Mana dalil tak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah tu. Segala puji tu hak Allah. Allah siapa? Tuhan semesta alam. Habis, masuk habis tak? Dengan kereta motor kita, siapa Tuhan? Allah. Siapa pemilik asal? Allah. Pemilik hakiki? Allah. Itu masuk habis sebenarnya. Tapi bagi orang hak cidik, nak kau kena sebut seko-seko tu bodoh dia panggil. Tu lah gitu. Maka dilalah iltizamiyah. Bila Tuhan sendiri kata wa huwas samiul basir, innahu huwas samiul alim, bermakna kita pun reti selalu Tuhan tak pekok sebab dia sendiri cerita dia zat yang maha amat mendengar. Bila dia tak pekok berarti ada sifat pendengaran di zat dia. Reti tu, reti dengan secara auto. Maka sabitlah di zat tu ada sifat pendengaran. Maka kita orang ahli sunnah wal jamaah, Allahu sami'un bisam'ihi hiya sifatuhu. Allah zat yang maha mendengar. Allahu sami'un bisifati sam'i hiya sifatuhu. Allah zat yang maha amat mendengar, dengan sifat pendengarannya itu ialah sifatnya yang ada di zat dia. Gitu. Kira habis. Itu dalil secara nakli. Jadi bila Tuhan sendiri cerita kata dia ada sifat pendengaran, kita pun i'tiqad Tuhan ada sifat pendengaran. Tuhan cerita lagu mana? Dengan dilalah iltizamiyah. Gitu dah. Baik. Lepas tu dalil akal tak ada ke Ustaz? Ada. Tapi jangan mikir cara hak sat ni, salah tu. Dia kata Tuhan kalau pekak apa salahnya? Saya duk tengok orang pekak ni ramai boleh buat kerja buat. Jadi Tuhan kalau pekak boleh juga buat langit bumi. Salah tu. Tu dia panggil cara mikir akal hak tak betul. Sebab apa tak betul? Qiyas syahid alal ghaib. Ya qiyas ke makhluk di atas tu Tuhan. Tak kena tu. Lepas tu kalau dalil akal bagaimana Ustaz? Sifat samad basar kalam ni. Ni sifat samad dulu. Gini. Tu alim ulama kita bagi kita cara nak mikir dengan betul.
Jikalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat sama, sifat pendengaran, nescaya pasti dia pekak. Gitu ya, sebab tu kalau kita terjemah sama tu mendengar, tak tepat. Sebab kalau kita nak buat susun qadiyah, ni orang panggil burhan ni, hujah ni dia tersusun daripada beberapa qadiyah nah. Tiap-tiap hujah pasti dalil, tapi tiap-tiap dalil belum tentu hujah. Kalau kita buat, kita terjemah sama artinya mendengar. Jadi lagu ni, jikalau Allah tidak bersifat dengan sama. Apa sama? Mendengar. Mana gini, jikalau Allah tidak mendengar, pasti dia pekak. Weh, kok mana lagu tu? Tak tepat tu. Tak mendengar bukan pekak. Tak mendengar lah. Jawab, orang panggil lawal bagi mendengar, tidak mendengar. Lawal bagi tidak mendengar, mendengar. Bukan pekak lagi dah. Sebab mendengar tu kena tengok gapo hak Tuhan dengar. Kita cerita dah gitu dah ni. Kalau Tuhan mendengar zat dia dan sifat-sifat dia, maka zat dia, sifat-sifat dia tu qadim, maka mendengar juga qadim. Itu kan? Zat Allah qadim, sifat-sifat wujudiyah Allah qadim. Maka Allah mendengar zat dia dan sifat-sifat dia bila? Sedia kala lagi, sebab benda hak didengar tu qadim. Gitu dah. Ada apa kalau benda hak didengar oleh Allah tu baru macam kita? Kita ni baru mana? Belum daripada Tuhan jadikan kita di alam roh. Tak ada kita, tak ada semata-mata, tak ada. Maka Tuhan dengar ada lagi kita? Tak. Oh, pekak Tuhan. Tak pekak. Sebab apa? Sebab Tuhan ada sifat pendengaran. Tuhan ada sifat pendengaran, maka dia suluhi qadim, patut layak, patut padas dia kala dia nak mendengar. Siapa? Kita. Tapi dengar sedia kala ke kita? Tak. Muka kita bukan sedia kala ada. Kita baru je ada. Bila Tuhan buat kita di alam roh, maka Tuhan dengarlah kita di alam roh. Gitu kan? Sebab Tuhan mendengar tiap-tiap benda yang ada. Benda ada tu sama ada zat, sifat, warna, suara, tak ada kira. Asal kata benda tu ada, Tuhan dengar belaka. Tuhan nyata benda yang ada kok sifat pendengaran dia. Itu dah. Siapa masa ketentuan Tuhan tiup roh kita masuk di alam rahim. Tuhan dengar ada lagi kita di alam roh. Tak mau kita tak ada di alam roh, kita duduk dalam alam rahim, maka Tuhan dengar kita di alam rahim sebab kita ada di alam rahim. Cukup 9 bulan dalam kandung alam rahim maka pok tubik keluar kita ke alam dunia. Tuhan dengar ada lagi kita di alam rahim? Tak dah. Tuhan tak mendengar ada kita di alam rahim. Sebab apa tak mendengar, Ustaz? Sebab ada dah kita di alam rahim. Nak dengar mana? Lepas tu kita duduk mana? Alam dunia. Tuhan dengar ada kita di alam dunia? Dengar bila? Baru dengar. Bila baru dengar? Bila kita ada tanjizi hadis dia panggil. Baru dengar. Itu dah. Siapa masa hak Tuhan tak dah, Tuhan tetap dah ajar kita umur sekian-sekian. Siapa masa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak ada lah kita di alam dunia, masuk ke alam barzakh. Maka Tuhan dengar ada lagi kita di alam dunia? Tak lah. Apa pekak tu ada. Tuhan bersifat dengan pendengaran itu sedia kala. Lepas tu Tuhan mendengar kita pula di mana? Di alam barzakh. Sebab kita ada di alam barzakh. Tuhan dengar ada kita di alam dunia? Tak dah, sebab kita tak ada. Nampak tak? Jadi mendengar ni bukan satu, banyak. Tak semestinya qadim. Ada yang baru dengar. Sebab benda hak didengar tu gapo, dia ikut benda hak didengar. Benda hak didengar tu qadim, dia dengar qadim sedia kala. Benda hak didengar tu baru, maka dia dengar apa baru. Gitu kan? Patusa ke? Tak, banyak. Sedangkan sama yang kita sedang bincang tu ialah satu sifat yang wujudiyah. Yang sedia kala kekal selama-lamanya. Yang satu bukan banyak. Tengok. Satu bukan banyak. Tu. Jadi sebab tu terjemuh dengan mendengar tu kurang tepat. Sebab mendengar tu kena kepada amrun i'tibariyah, iaitu takluk tanjizi hadis bagi sifat sama, ataupun takluk tanjizi qadim bagi sifat sama.
atau takluk suluhi qadim bagi sifat sama. Kena ke takluk banyak jadi Tuhan mendengar banyak, tiap-tiap benda ada Tuhan dengar belaka, banyak mendengar. Tuhan mendengar zat dia, sifat-sifat dia, hak wujud banyak. Sedangkan pendengaran tu satu. Nah, mendengar tu banyak. Gitu dah. Jadi kalau kita terjemah dengan pendengaran, selesai masalah. Jadi kalau Allah tidak bersifat dengan pendengaran, Tuhan tak ada sifat pendengar di zat dia, tentu dia bersifat dengan lawannya. Apa lawan dia? Pekak, tuli. Tengok. Tentu dah, kerana la wasitata bainahuma. Tak ada benda hak duduk tengah di antara pendengaran dengan pekak. Kalau tidak ada sifat pendengaran, pasti pekak. Kalau pekak, tentu tidak ada sifat pendengaran. Kalau ada sifat pendengaran, tentu tidak pekak. Dua tu. Jadi kalau Tuhan tidak ada sifat pendengaran, pasti pekak. Nampak tak? Maka jikalau Allah Ta'ala tu pekak, nescaya kekurangan itu sabit di zat dia. Betul tak? Pekak ni lebih ke kurang? Lebih ke kurang pekak? Lebih. Bangga orang pekak dia ni. Oh, saya pekak hari ni, bangga gitu kau? Hai berat dah. Pekak ni lebih ke kurang? Kurang. Kekurangan. Itu kan? Maka kalau Allah Ta'ala tu bersifat dengan pekak tuli, nescaya sabitlah kekurangan di zat dia. Maka apabila sabit senoti ada kekurangan di zat dia, nescaya berhajatlah dia kepada zat yang lain yang mampu menghilangkan kekurangan yang ada di zat dia. Nampak tak? Cuba tanya orang pekak dia nak tak kalau ada doktor kau boleh buat sembuh ke pekak dia? No. Siapa dia tak sembuh? Tu napah demi napah ni dia duk di sedapnya demo hak tak pekak boleh dengar. Kita ni enggak bila pekak ya automatik bisu dia ni. Pekak kita nak laung ke apa tak boleh, kena bahasa isyarat je ke. Cacak baru dia faham. Kita kelang supaya kabut kat lenga dia, buat tak tipas lenga. Muka pekak tu kan? Tengok. Jadi kalau Tuhan tu ada sifat pekak, pasti dia berhajat kepada orang lain. Apa? Hajat kepada orang lain. Hajat supaya orang lain tu mampu menghilangkan kekurangan pekak yang ada di zat dia. Nampak tak? Maka apabila Tuhan ni berhajat kepada orang lain, nescaya ternafi hukum ketuhanan pada zatnya. Mana hukum ketuhanan? Bila sebut kata Tuhan tu mesti ada di dia hukum ketuhanan. Mana hukum ketuhanan? Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Dalam Quran sebut. Nasi mung semua berhajat ke Tuhan belaka, makna tak boleh lepas dengan Tuhan napah demi napah, pelik mata, anggerak dia nak ngatuk, nak tidur, nak berak, nak kecil, nak makan, nak lapar, nak kenyang, nak sehat, nak sakit, nak mati, nak hidup, tak boleh lepas dengan Tuhan belaka. Tu khayal. Tuhan lepas serba-serbi daripada selain daripada dia. Dia tak berajak apa dia. Wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Tuhan kaya, mung tu hak tak boleh lepas dengan dia. Kaya apa makna kaya? Kaya mutlak. Maka ambil cabut daripada Al-Quran ni, ulama usuluddin kita kata hukum ketuhanan itu dua. Mana? Al-istighnahu an kulli ma siwahu wal iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi. Zat yang nak mengaku diri dia tu Tuhan, kena ada dua hukum ketuhanan. Mana? Dia tak berajak gapo-gapo, muga lain pada dia tak boleh lepas dengan dia. Selain pada dia semua tak lepas dengan dia. Walau sebutir zarah, sebutir kumis, sebutir weruh kecil sekalipun, semua berajak ke Tuhan belaka. Berajak pada mengada, menghidup, menggeruk, dia habis semua. Tak kalau Tuhan berajak kepada benda lain yang mana kerana ada kekurangan di zat dia, mana pekak tuli,
Maka dia pun berajak siapa hok boleh buat ilah pekak di zat dia. Apa orang panggil Tuhan lah gitu. Tuhan kan orang panggil. Orang tak panggil Tuhan lah gitu. Ternafi hukum ketuhanan, ternafilah dirinya Tuhan. Faham tak? Tu. Maka Allah bukan Tuhan. Kalau Allah bukan Tuhan, siapa yang menjadikan alam ni? Membawa ke tidak ada yang menjadikan alam ini. Bila tidak ada yang menjadikan alam ini, maka alam ini tidak ada. Alam ini tidak ada tu dusta. Sebab apa? Sebab alam ini kita dapat lihat dengan mata kepala kita. Nampak tak? Maka tentu tidak Tuhan pekak, pasti Tuhan bersifat dengan pendengaran. Itu dalil akal. Tu cara mikir hak betul. Ingat baik-baik. Bukan cara mikir hak mula-mula tadi, bukan. Mana? Tengok orang pekak boleh juga buat kerja. Apa salah tu? Tuhan pekak. Salah tu. Habis itu. Jadi kalau Tuhan pekak, langit bumi tak boleh ada. Gitu. Apa kaitan pula Tuhan pekak langit bumi tak boleh ada? Ni orang pekak boleh buat macam-macam kerja. Itu salah tu. Ia kias syahid alal ghaib. Kiaskan makhluk di atas tu Tuhan tak kena. Sebab apa tak kena? Sebab makhluk ni bukan mengada apa-apa, dia hanya usaha saja. Dia boleh ngapa Quran ko, dia boleh gubah bunga ko, dia boleh jahit baju ko, itu dipanggil usaha, bukan mengada. Bukan mengada, usaha. Yang mengada tu ialah Allah. Wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Perbuatan yang menjadi, memberi bekah, memberi kesan, memberi kesan pada manfaat dan mudarat itu hanyalah, tidak adalah ia melainkan hanyalah perbuatan Allah satu-satunya Tuhan yang mengerasi di atas hamba. Jadi orang pekak, orang buta, orang bisu nampak boleh buat kerja gapo tu bukan dia buat, dia usaha. Yang menjadi tu hanya Allah. Maka sebab tu Tuhan bagi Allah Ta'ala menjadikan banyak mana orang buta boleh hafal Quran. Faham? Bukan dia yang menciptakan diri dia tu jadi hafiz Quran. Dia hanya usaha aja. Dia hanya usaha. Dia hanya usaha. Ada Quran orang buta tu kan, gagal tangan, mulut dia boleh baca, hebat. Padahal dia tahu tak huruf jim tu ada titik atas ke bawah, huruf ba tu ada titik dua ke atas bawah ke satu. Tak tahu dia sebab dia tak bisa tengok, dia buta. Tapi oleh kerana Tuhan bui, sebab dia usaha, manjada wajada, Tuhan jadi ke orang panggil dia hafiz Quran. Tuhan yang menjadi, dia hanya usaha. Nampak kita hak jelek ni hafiz kita. Hafaz ada, tu tak boleh nak ingat ayat Quran. Itu bukti kata bahawasanya yang menjadi itu hanya Allah. Jadi tak kena kita kiyah makhluk di atas Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab makhluk ni bukan mengada, hanya usaha. Yang mengada ialah Allah. Jadi kalau Allah tu bersifat dengan sama, kalau Allah tidak bersifat dengan sama, membawa makhluk tidak ada. Gitu. Adapun makhluk kalau dia tidak bersifat dengan sama, tidak ternafi, dia tak boleh usaha. Makhluk pekak boleh usaha, tak ada masalah. Makhluk buta boleh usaha, makhluk bisu boleh usaha, boleh kerja usaha. Sebab yang mengada tu hanya Allah, yang mencipta tu hanya Allah. Adapun Allah kalau pekak, dia tak boleh buat makhluk ni. Sebab apa? Sebab dia bukan Tuhan lagi. Ternafi hukum ketuhanan. Maka bila ternafi hukum ketuhanan, ternafilah dirinya Tuhan. Maka kalau tidak ada Tuhan, bagaimana alam ni boleh ada? Tentu tidak boleh ada. Maka tidak ada alam ini dusta. Sebab apa dusta? Sebab kita dapat lihat dengan mata kepala kita, alam ini benar-benar ada. Ada, diadakan oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, dimengadakan oleh Tuhan. Maka tentu tidak Tuhan pekak, pasti Tuhan bersifat dengan pendengaran. Itu cara mikir yang betul. Ingat tu. Kemudian dia kata kebalikan dari sifat ini adalah
As-samamu. As-samamu yang berarti tuli atau pekok. Dah. Dah masuk waktu dia. Azhar dia dah. Azhar dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasul. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alas salat. La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wa la quwwata. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana maulana Muhammadan was-salatu was-syarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhlifu. Baik. Yakni bahawa mustahil Allah Ta'ala itu tuli. Mustahil itu dengan makna istihalah. Mustahil itu dengan makna istihalah. Sebab apa? Sebab tuli Allah tu mustahil. Mana tuli Allah tu perkara yang tentu tidak. Lagi tak ada di zat Allah Ta'ala. Adapun hak kita nak i'tiqad ialah istihalah. Apa istihalah? Tentu tidak. Tentu tidak apa? Tentu tidak Allah tu pekak, Allah tu tuli. Dia panggil istihalatul mustahil. Hak kita nak i'tiqadnya istihalatul mustahil. Mana tentu tidak Allah pekak. Kalau terjemah Melayu punya gitulah. Hak kita nak i'tiqadnya lagi ke apa? Wujubul wajib. Apa?
mesti Allah bersifat dengan sama, pendengaran. Nah, lawan bagi pendengaran peka. Maka istihalatul mustahil, tentu tidak Allah peka. Jadi tentu tidak tu istihalah. Allah peka tu mustahil. Sebab mustahil ni kena kau diri sifat. Istihalah tu hukum akal kita. Baiklah. Habis itu. Kemudian kata dianya yang ke-12, basar. Dia buat dalam kerongnya melihat. Ya. Okey. Memang sami' itu kena kalau panggil zat, bukan kena ke diri sifat dah. Sami' itu orang panggil yang maha mendengar. Sifat. Nah, jadi memang tak ada. Sebab tu tadi kita duk syarah tu, ya dah tu. Nah, memang tak ada dalam Quran innallaha sam'un. Tak ada innallaha sam'un. Sesungguhnya Allah tu ialah ada sifat sama, tak ada. Innallaha ta'ala yattasifu bi sifati sam'i, tak ada. Tak ada sebut dalam Quran sama', basar, kalam, tu tak ada. Yang adanya sami'un, basirun, qadirun, muridun, alimun, hayyun. Ada pun kudrat, iradah, ilmu, hayat, tak ada. Sebab tu Mu'tazilah ingkar. Sebab tak ada dalam Quran sebut. Tak ada tu di atas jalan mutabaqah. Nah, ginilah kita dah ada. Ini kalau kau bahasa Melayu kita ni. Saya dengar belakang dah gapo hak awak ngopak ke saya. Kita kata gitu. Kita tak kata gitu. Saya ada sifat pendengar. Berat kerja gitu. Nah, awak tak sudah duduk buat mulut manis saya lah. Saya ada sifat pendengar. Apa benda nak cakap? Nah. Kita nak marah orang duduk ngopak kita kata, "Mu tak sudah buat mulut manis aku dengar belakang dah." Gitu. Cara uslub kita bercakap tu kan begitu. Cuma orang yang mendengar tu dia kena faham secara akademiknya dua. Dia dengar belakang bermakna dia tak pekak. Bila dia tak pekak bermakna ada sifat pendengaran di telinga dia. Gitu tu dia panggil tu, orang panggil dilalah iltizamiah. Sebab tu dia tak kata Tuhan tak kata innallaha ta'ala yattasifu bi sifati sam'i, sesungguhnya Allah tu bersifatlah ia dengan sifat pendengaran. Tuhan tak kata itu. Tuhan kata innahu huwas sami'un. Apa? Sesungguhnya dia Allah zat yang maha amat mendengar. Kita ni pun Tuhan zat yang maha amat mendengar, bermakna dia tak pekak lah. Bila dia tak pekak bermakna ada sifat pendengaran lah di zat dia. Tu orang panggil faham dengan secara iltizamiyah. Iltizam mana? Automatik. Faham dengan secara auto, tidak manual. Tak ke Tuhan nak sebut sosok baru kita erti sosok. Macam tak adilah. Bila Tuhan kata ya ayyuhan nasu inna hei manusia, sesungguhnya kami yang buat kamu. Kita tu Tuhan sebut tak dalam Quran? Sebut tu. Token nak nanti sebut ya ayyuhal hanafiyah wal ahmad faiz hafizuddin wal abdus somad wal zaid wal cakap jenuh duk bilang nasiah. Baru kata Tuhan sebut sungguh nama aku dalam Quran. Ada nak kau gitu baru boleh faham. Benar-benar nak kita ni. Bila Tuhan kata laqad karramna bani Adam, sesungguhnya Tuhan memuliakan anak Adam. Kita dimuliakan dah oleh Allah Ta'ala. Dimuliakan. Di dalam Quran disebut kita dimuliakan oleh Allah. Kalau orang cerdik ya, faham. Laqad karramna. Jelah aku ni anak Adam, aku dimuliakan. Tapi kalau orang bodoh, mana Tuhan sebut saya mulia dalam Quran? Tak sebut pun nama saya ke apa? Berat orang ni nak kena sebut sebutir baru apa? Itu gitu. Sama juga. Tuhan tak sebutlah innallaha ta'ala tasifu sifatis sam'i. Tuhan sesungguhnya bersifat dengan pendengaran. Tuhan tak sebut gitu. Dia kata innahu huwas sami'ul basir. Innahu huwas sami'ul alim wa huwas sami'ul basir. Ikutlah. Dia Allah zat yang maha amat mendengar. Kita ni pula kena faham. Tuhan tidak pekak bermakna ada sifat pendengaran. Gitu. Sebab pekak lawannya pendengaran. Mendengar bukan lawannya pekak, bukan. Mendengar lawannya tidak mendengar. Tu klik balik peribahasa sifat sebelum ni. Lagu tu.
Nampak dah? Tu lagu tu. Jadi sebab tu dia terjemuh zat, dialah yang maha mendengar. Betul dah tu. Bapa tu kecek lagu ni? Sebab Quran ni qaulan baligha, perkataan yang menyampaikan di hati orang yang mendengar. Macam kita dah sebut tadi, mu tak usah mulut manis aku dengar belakang dah kan, masuk dalam perut Allah. Tak boleh pura-pura lah kita. Dia tahu dah weh, dia dengar belakang macam gitu. Cakap kita tu jejok masuk pakai dalam perut orang hok ngopak pura-pura baik ke kita tadi. Betul? Aku dengar belakang gapo aku ngopak aku mulut manis aku lah. Kayak gitu cara cakap Kalau tak cakap gini, minta suara mulut manis aku ada sifat pendengaran ni. Benda mu cakap aja ni. Kami pun ada sifat pendengaran. Apa benda mu nak cakap? Kalam gitu tu tidak qaulan baligha. Nampak tak? Tetapi secara akademiknya, secara lazimnya, secara automatiknya, apabila dia kata mu tak usah mulut manis aku dengar belakang gapo hok ngopak aku, secara akademiknya dia tak pekak weh sebab dia dengar belakang. Bila dia tak pekak, ngerti automatik pula dia ada sifat pendengaran di zat dia. Kayak gitu. Tu dia panggil dilalah iltizamiyah. Habis. Boleh deh? Boleh tak deh? Tu gitu. Jadi apa dia tak terjemuh dengan pendengaran? Ya memang bukan pendengaran tu, sami' tu mendengar. Zat yang maha mendengar. Sami' sirah mubalaghah dia panggil tu, atau wazan sirah mubalaghah. Sami', alim, basir. Apa lagi weh? Atau wazan fa'il. Itu wazan mubalaghah tu. Macam kita alim, Tuhan alim dan alim. Dua. Tuhan zat yang maha, zat yang mempunyai sifat pengetahuan dan dia juga maha mengetahui. Kita alim je, ada sifat pengetahuan aja. Maha mengetahui boleh. Kita tak maha. Tak boleh pakai buah-buah maha ni kita ni. Gitu. Habis. Boleh? Boleh tak? Okey. Tengok sikit dua belahnya basar, dia buat dalam kurungannya melihat. Ini terjemahan kurang tepat juga. Yang lebih tepatnya penglihatan atau pelihat. Boleh dua-dua. Pelihat atau penglihatan. Itu yang betul. Sebabnya sifat basar ni sama juga sifat-sifat ma'ani hak lain. Kalau lagi tak arak dia kata kan, dia kata gini lagi tak arak. Dia kata mana basar tu wal basaru, dan bermula sifat pelihat lahu ada baginya, bagi sifat pelihat tu sab'atu mataliba, 7 segala tuntutan. Mana? Nashhadu, kita kena menyaksi, wa na'taqidu, dan kita kena pegang dalam hati kita, anna basarallahi, akan bahawa sifat penglihatan Allah itu maujudun, ada. Dengar. Jadi kalau melihat tak ada. Melihat tu amrun iktibari saja. Amrun iktibari mana perkara yang dikira-kira sungguh pada akal, bukan ada di benda pun. Hak ada tu penglihatan. Macam gini contoh di kita pun contoh. Mamak sedang menonton TV. Tengok melihat permainan bola sepak lah contoh. Yang ada tu ialah sifat penglihatan yang ada pada mata dia, betul tak? Adapun diri melihat tu ada tak? Keluar warna merah kosong daripada mata dia, ada gitu? Tak ada. Tak ada. Diri melihat tu tak ada. Hanya direti sungguh pada akal saja, amrun i'tibari. Dan melihat tu bukan satu, banyak. Tengok. Sedangkan sifat ni maujudatun, satu, wa qadimun, sedia kala, wa baqin, kekal selama-lamanya,
wa mukhalifun li basarinal hadisi, menyalahi mana tak serupa akan sifat pelihak kita yang baharu. Sifat pelihak kita yang baharu ni ialah arak yang menumpang pada jiri mata. Maka sebab tu terima bertambah dan berkurang, terima perubahan. Betul tak? Nah, hak mana apa haji-haji kita pakai spek mata ni. Nah, masa dilahirkan dulu tak pakai spek mata lagi, betul tak? Kalau lahir-lahir pun tu pakai spek mata dah. Dah. Betul? Nah. Lama kelamaan mata kita boleh tengok makin jauh jelas. Lama-lama rabung jauh, rabung dekat. Nah, pakai spek. Lama-lama tak pakai spek. Tidak ada pakai spek mata. Tak tahulah makan kerok ni. Rasa cerah tu mata tak ada guna pakai spek dah. Tu nak kata sifat penglihatan kita tu arak yang menumpang saja. Adapun sifat pelihak Allah, sifat yang ada di zat Allah Ta'ala, berdiada di zat Allah, bukan menumpang di zat Allah, berdiada di zat Allah. Kita sifat pelihak kita menumpang di jiri mata, terima perubahan, sama ada kok sebelah bertambah atau berkurang. Tu lain tu, tak sama tu. Lagi pula pelihak kita hanya mampu melihat benda yang ada benda yang ada warna, rupa, gitu kan. Nah, lagi pula bersyarat kena dekat. Kalau dekat tu pula tidak boleh ada dinding, tirai. Dekat aja kita dengan belakang dinding ni. Tapi kalau kerana ada tirai, tak nampak juga. Betul? Atau tak ada dinding tapi tak ada cahaya, boleh nampak tak? Tak boleh juga. Kita pelihak kita tu banyak syarat-syarat dia. Nah, adapun Allah Ta'ala Maha amat melihat dengan sifat penglihatannya. Dia tengok segala benda yang ada, sama ada benda ada tu zat, warna, rupa, hatta suara sekalipun Allah lihat suara. Gitu Allah lihat. Kita boleh lihat suara? Tak boleh. Kadang orang boleh lihat suara. Dia nampak ni suara saya keluar masuk dalam mic, lepas tu dilantungkan ke speaker, dia tengok ayat, dia tengok mulut ustaz, tengok suara tu masuk masuk eleng saya. ada boleh tengok suara, ada. Tu dah. Jadi tak sama mukhalifun li basarinal hadisi wa ghaniyun 'anil mukhassisi, dan sifat pelihak Allah tidak berhajat kepada yang mengada, sebab dia sifat bukan arak tu berhajat kepada yang mengada, sebab dia tu terima berubah. Sama ada berkurang atau bertambah penglihatan kita. Adapun sifat pelihak Allah tidak terima berubah, tidak terima berkurang atau bertambah, qadim sedia kala, kekal selama-lamanya. Gitu. Maka dia tak berajak kepada yang menjadi. Wa wahidun, dan satu jua, satu ya. Penglihak tu satu. Jadi melihat banyak. Banyak. Sebab tu kalau kita terjemah basar, artinya melihat. Melihat ialah satu sifat. Pening selalu satu ya Tuhan melihat, pening selalu. Jadi hak satu tu penglihatan, pelihat. Adapun melihat bukan satu, banyak. Tuhan lihat, Tuhan Maha melihat tiap-tiap benda ada. Sama ada benda ada tu zat ke, rupa ke, warna ke, atau suara, dengan tidak perlu orang panggil ada cahaya, sama ada hitam, gelap, lemak, hitam, pikat-likat sekalipun, Tuhan nampak, Tuhan nyata kok sifat penglihatan dia. Dalam ni ada dia sebut ni. Tak ada, itu amari hadis. Cuma dia amarinya, bahkan andaikan kata ada semut hitam berjalan di tengah malam yang gelap gulita, maka Allah dapat melihatnya dengan jelas. Ini ambil mafhum daripada hadis Nabi SAW. Jadi artinya kalau semut yang hitam duduk di atas batu yang hitam di dalam malam gelap gulita, pekat-likat hitamnya, tidak ada satu cahaya bulan pun yang menyuluh, cahaya bintang pun yang menyuluh, apa lagi lapu jalan ke, lapu suluh tu, spotlight ke berapa, tak ada. Maka adakah Allah Ta'ala tak nampak semut tadi tu? Allah Maha melihat. Tuhan nampak sifat, Tuhan nampak semut hitam tadi. Nampak? Nampak.
Jadi Tuhan melihat ni banyak dah. Banyak. Segala benda ada Tuhan lihat belakang. Lepas tu hak satu tu hak mana? Hak satu tu penglihatan. Hak satu tu basar. Lagu tu dah. Habis. Kalau kita arak dia kata lagi wa amut ta'alluqi bi jami'il mawjudati, dan meratailah hijau sifat penglihat ni, meratai sifat penglihat kerjanya melihat dengan sekalian benda ada, sawaun kanat zawatan au aswatan. Sama ada benda ada tu ialah segala zat-zat ke atau suara-suara ke, Tuhan lihat nampak nyata belaka benda ada kok sifat penglihatan dia. Sama seperti bahasa juga lah. Jadi kalau Allah Allahu sami'un bizatihi, Allahu sami'un Allahu yasma'u zatahu bisamaihi. Hak ni Allahu yabsiru, atau Allah yubsiru zatahu bibasarihi wa yubsiru sifatahu bibasarihi wa yubsiru basarahu bibasarihi. Sama. Jadi kalau sifat pendengaran, Allah maha mendengar akan zatnya dengan sifat pendengarannya. Allah maha mendengar akan segala sifat-sifatnya dengan sifat pendengarannya. Allah maha mendengar sifat pendengarannya dengan sifat pendengarannya. Sama juga maksud apa? Allah maha melihat akan zatnya dengan sifat penglihatnya. Allah maha melihat segala sifat-sifatnya dengan sifat penglihatnya. Allah maha melihat akan sifat pelihat dengan sifat pelihatnya. Sebab apa? Sebab semua tu ada. Sama ada benda ada tu qadim atau hadis. Itu habis. Habis itulah. Kemudian dia kata firman Allah Ta'ala firman Allah Ta'ala, fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan yadhra'ukum fi laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Panjang-panjang dia duk nakal tu, naknya basir belakang je. Tapi tak apalah. Ayat Quran ni bukan sia-sia, nanti kita akan syarah ke fatirus samawati wal ard. Tuhan fatir. Apa fatir? Pencipta, sang pencipta. Tapi fatir mana mencipta dengan lafaz fatara, itu beza maknanya dengan lafaz khalaqa dan ja'ala. Kalau terjemah Melayunya menciptalah ke tu, Allahul ladzi khalaqa, Allahu khaliqun, Allah sang pencipta. Mana ambil daripada perkataan khalaqa, menjadi, mencipta. Allahu ja'ilus sama, ambil daripada perkataan ja'ala. Terjemah Melayu mencipta juga. Allahu fatirus sama, Allah fatir, mencipta juga. Betul? Apa bezanya Ustaz? To be continue. Wallahu tersambung semula pula. Ada tu ni? Ya, ada beza tu. Kita berhenti situ dulu. Sambung semula pula insya-Allah. Asal ngantuk tak cukup tidur je. Tak cukup tidur ni. Allahu akbar. Ada soalan kalau ada? Ada deh. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah.
واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Para hadirin semua, alhamdulillah asrama tepat